Baik, jika murid-murid perhatikan dalam buku teks, untuk tajuk yang pertama iaitu nombor bulat dan operasi, subtajuk yang kedua adalah teroka nombor. Apa yang akan kita belajar dalam teroka nombor adalah kita nak belajar nilai tempat, kita nak belajar nilai digit. Dan ada satu tempat pun di Negeri Sembilan di Negeri Sembilan ada satu tempat namanya pun nilai. Adakah anda tahu? Okey. Selingan sikit Baik. Okey, apa yang saya dapat perhatikan selama ni, murid-murid selalu keliru. Murid-murid selalu tertukar. Tertukar antara nilai tempat dan juga nilai digit. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar macam mana untuk membezakan, macam nak bezakan yang mana satu nilai tempat, yang mana satu nilai digit. Okey. Dan untuk tajuk yang ini, video ni boleh ditonton oleh murid-murid daripada tahun 1 hinggalah tahun 6. Sebab apa? Sebab perkaranya sama, cuma arasnya berbeza. Cuma aras tu maksudnya nombor tu makin lama semakin besar. Nilai nombor tu semakin lama semakin banyak. Itu je bezanya. Tapi perkaranya tetap samalah untuk tahun 1 hingga tahun 6. Baik, pernah dengar semua perkataan-perkataan ni? Okey, sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Baik, semua ini adalah yang dinamakan dengan ini adalah yang dinamakan inilah yang dinamakan nilai tempat. Nilai tempat. Nilai tempat ni penting kerana untuk nombor, bila kita sebut nombor, contohnya apa nombor? 20, 38, 95, 142, 2300, 14,000, 23,234, dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam nombor tu, setiap nombor tu mewakili nilai-nilai tempat yang disenaraikan ini. Okey, sebelum tu kita tengok dulu cara penulisan nombor. Baik, saya dah senaraikan satu nombor tapi berlainan cara penulisan. Okey, yang pertama, cara penulisan yang pertama, saya terus tulis tanpa ada jarak. Tanpa ada jarak. Okey, yang ini. Okey, yang kedua, setiap 3 nombor saya akan letak koma. Di 3 nombor disebabkan dah tak ada nombor belakang, tak adalah. Kalau ada nombor lagi, kita letak koma juga kat sebelah sini. Okey. Dan yang ketiga, cara ketiga, selain daripada koma, kita boleh juga gunakan jarak. Okey, kita gunakan jarak. 1, 2, 3 nombor jarak. 1, 2, 3 nombor akan ada jarak. Selepas barulah nombor-nombor yang seterusnya. Jadi yang mana satukah pilihan murid tentang cara penulisan nombor? Yang kita senang nak baca dan senang nak kenal, yang senang nak sebut. Bagi cikgu, cikgu sarankan, cikgu cadangkan murid-murid gunakan pilihan yang kedua dan juga pilihan yang ketiga. Sebab apa? Sebab bila ada koma ataupun jarak, setiap 3 nombor akan ada koma atau jarak. 3 nombor akan ada koma atau jarak. Kamu akan senang nak sebut nombor tu dan juga senang untuk kita kenal pasti nilai tempat dan juga nilai digit nombor tersebut. Berpandukan senarai nilai tempat yang cikgu dah tulis tadi. So sekarang kita akan sama-sama kenal pasti apakah nilai tempat bagi setiap nombor-nombor dalam nombor 187,325 ni. Yang pertama kita akan mula pada paling kanan. Paling kanan iaitu 5. Apakah nilai tempat bagi 5? Nilai tempat bagi 5 adalah sa. Diikuti dengan 2. Apakah nilai tempat bagi 2? Nilai tempat bagi 2 ialah 10. Nilai tempat bagi 3, 100. Nilai tempat bagi 7,
ribu, nilai tempat bagi 80,000 dan nilai tempat bagi 100,000. Baik, ini adalah nilai tempat yang ada pada setiap nombor ini. Kalau kamu tengok, setiap nombor ni ada mewakili nilai tempat yang berbeza. Boleh tengok boleh tengok dan juga kita sama-sama tengok, dan kalau nak salin boleh salin. Tadi kita dah tengok nilai tempat, sekarang kita nak tengok nilai digit. So yang saya senaraikan ini adalah contoh-contoh untuk nilai digit. So contoh-contoh nilai digit adalah 20, 400, 7,000 dan 60,000. Baik, kalau kita tengok di sini nilai digit. Perhatikan apakah perbezaan antara nilai tempat dengan nilai digit? Apakah perbezaan dia? Perbezaan dia, satu nilai tempat, satu nilai digit. Apa yang dimaksudkan dengan, kita tengok balik, apa yang dimaksudkan dengan digit? Digit tu apa? Digit tu adalah nombor. Jadi bila nilai digit, maksudnya nilai yang hanya menggunakan nombor sahaja. Dia tak ada nama-nama tempat tadi, macam dia tak ada perkataan. Senang cerita lah kita nak senang faham. Nilai digit hanya ada nombor sahaja, nombor-nombor sahaja. Kalau nilai tempat, dia adalah perkataan. Perkataan tu untuk menentukan tempat ataupun nama tempat untuk nombor-nombor tersebut. Cikgu percaya kamu selalu berjumpa dengan soalan begini, soalan yang seakan-akan beginilah. Satu perkataan yang kamu selalu jumpa iaitu cerakinkan. Soalannya cerakinkan mengikut nilai tempat dan nilai digit. Jadi mungkin kamu dah pernah jumpa dengan soalan-soalan yang macam ini. Jadi macam mana cara kita nak membezakan ataupun kita nak mencerakinkan mengikut nilai tempat dan nilai digit. Sebelum tu, apa maksud tu cerakin? Apa maksud cerakin? Sebenarnya apa yang kita buat adalah kita memecahkan ataupun kita menamakan setiap nombor. Contohlah nombor ni 187,325. Jadi kita namakan dia mengikut nilai tempat dan juga nilai digit tersebut untuk nombor yang tersebut. Jadi sebenarnya kita ada pelbagai cara nak jawab untuk soalan cerakin ni. Ini salah satu cara. Mungkin ada cara yang lain yang kita guna tambah tu. Saya akan tunjukkan kemudian. Untuk contoh nombor yang saya tunjukkan ini 187,325. Perkara pertama yang kita nak cerakinkan ataupun kita nak cerakin mengikut nilai tempat dan nilai digit, kita mesti bermula pada nilai tempat yang paling kecil, iaitu yang paling di sebelah paling kanan sekali, iaitu 5. So 5 kita akan buat mengikut nilai tempat. 5 ialah sah. Selepas 5 kita ada 2. 2 apa? 20. 300. 7,000. 80,000 dan 100,000. So bila kita dah pecahkan mengikut nilai tempat, inilah dia. Seterusnya kita nak senaraikan pula nilai digit bagi 187,325. Tipsnya, nilai digit ni kita tulis macam yang saya sebutkan tadi. Nilai digit adalah berkenaan dengan digit. Digit tu maksudnya nombor. Jadi apa yang kita tulis di sini hanyalah nombor sahaja. Dan nombor tu sebenarnya adalah berpandukan pada apa yang kita sebut pada nilai tempat yang ada ni. Yang pertama kita tengok 5 sah. Sah kita ada sebut tak? 187,325 sah. Dalam sebutan nombor, sah tu kita tak ada sebut. Jadi nilai digit bagi 5 adalah 5 sahaja. Dia tak ada apa-apa, dia bukannya 5 sah. Kita tak sebut pun 5 sah.
Okey, hanya 5 sahaja. Okey, kemudian 20. So 20 kita sebut 20. Jadi bagaimana rupa nombor 20? So 20 adalah 20. Okey. Kemudian 300. Okey. Okey, saya tulis semula 5, 20, 300. Okey. Kemudian 7,000. 7,000. Bagaimana rupa 7,000? Okey, maaf tadi saya tersilap tulis. Okey, kita mula semula Okey, untuk 5 nilai digit ni adalah 5 sahaja. Okey, untuk 10 nilai digit ni adalah 20. Kenapa? Sebab 20. So kita sebut 20. Jadi rupa nombor 20 inilah 20. Okey, kemudian 300. 300. So kita sebut 300. So nombor 300, digit bagi 300 inilah dia. Okey, 7,000 dan seterusnya 7,000, 80,000 dan 100,000. So mungkin cikgu kena beli papan putih yang besar sikit depan ni. Okey, tak apa. Jadi kalau mula kita tengok di sini, okey, inilah cara penulisan ataupun perbezaan antara nilai tempat dan juga nilai digit. Okey. Okey, tadi cikgu ada sebut mengenai cara penulisan yang lain untuk mencari nilai tempat dan nilai digit. Okey. Selalu kita buat secara tambah-tambah. Okey, macam mana nak buat? Okey. So nak mencari nilai tempat bagi nombor 187,325 adalah yang pertama, okey. Kita mula pada sebelah kiri pula. 1 apa? 100,000 tambah lepas 1 ialah 8. 8 apa? 80,000 tambah 7. 7 apa? 7,000 tambah 3. 3 apa? 300 tambah 2. 2 apa? 20 tambah terakhir adalah 5. 5 apa? 5 sab. Okey. So cara penulisan yang begini pun boleh diterima dan selalu juga ditunjukkan dalam contoh-contoh buku teks. Okey, yang tadi untuk nilai tempat. Sekarang untuk nilai digit pula macam mana? Okey, nilai digit kita buat seperti cikgu cakap tadi, nilai digit hanya nombor saja. Okey. So kita mula 1. 1 ni apa? 100,000. 100,000 tambah 80,000 tambah 7,000 tambah 300 tambah 20 tambah 5. So ini adalah cara penulisan yang kedua lah. Okay, berbanding dengan cara jadual yang cikgu tunjukkan dalam contoh yang pertama penulisan cikgu yang tadi. Okey, nilai digit ni apa akan jadi? Cuba kita susun semula. Macam dalam jadual tadi. Apa yang akan jadi? Okey, kita susun semula. Kita cuba susun Okey, kita cuba susun Okey. Paling kecil 5 tambah 20 tambah 300 tambah 7,000 tambah 80,000 tambah 100,000 tambah. Okey. So tadi senarai panjang-panjang tadi bila kita susun balik, beginilah rupa dia. Cuba kita tambahkan apa dia. Baik, 5 tambah sifar tambah sifar tambah sifar tambah sifar, okey, akan jadi 5. 2 tambah sifar tambah sifar tambah sifar tambah sifar akan dapat 2. 3 tambah sifar tambah sifar tambah sifar akan dapat 3. Okey, koma ikut. 7 tambah sifar dapat 7.
8 tambah sifar dapat 8. Dan 1 kita ikut. Hasilnya, nombor hasil tambah ni adalah sama dengan nombornya. Okey. So inilah nilai digit. Okey, contoh tadi adalah bagaimana kalau semua nombor tu ada digit. Nombor-nombor yang bernilai. Macam mana pula kalau dalam nombor tu ada sifar? Okey, satu contoh cikgu bagi 203,406. Okey, macam mana kita nak cerakinkan mengikut nilai tempat dan nilai digit? Okey, untuk nombor yang ada sifar dalam nombor tu, penulisannya tetap sama. Untuk nilai tempat, cara penulisannya tetap sama. Cuma ada beza sikit pada nilai digitnya nanti. Okey, cikgu akan tunjuk. Okey, untuk nilai tempat, kita mula daripada yang paling kecil 6. 6 apa? 6 sah. Lepas 6 adalah sifar. Sifar apa? Sifar 10. Lepas sifar 10 kita ada 403,000, sifar 10,000 dan 200,000. Okey, jadi ini adalah nilai-nilai tempat bagi nombor yang cikgu tuliskan ini. Ini adalah nilai tempatnya. Bagaimana pula dengan nilai digitnya? Okey, kita tengok Untuk 6 sah tetap sama 6. Baik, sifar 10. Sifar 10. Sifar tu bermaksud tiada nilai sifar. Jadi kita hanya tulis sifar sahaja. Okey. Yang seterusnya 400. 400. Baik, ada kalanya sifar 10 kita boleh tulis begini, tapi dalam penyusunan kita boleh juga tulis macam inilah. Tapi sebenarnya kalau nak diikutkan, ini boleh diterima. Awak tulis hanya satu sifar pun boleh diterima. Okey, 400. 3,000. Sifar 10,000. Sifar 10,000. So, bagi kita tulis sifar lah. Okey. Okey, di sini saya tekankan kita hanya perlu tuliskan sifar sajalah untuk memudahkan. Untuk tujuan memudahkan, kita tulis sifar saja. Dan 200,000. 1, 2, 3, 1, 2 dan 200,000. Baik. So beginilah cara penulisan bagi nilai tempat dan nilai digit untuk nombor 203,406. Ini adalah terjadi apabila terdapat nombor sifar di tengah-tengah nombor tu lah. Okey. Okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan ni mengikut cara biasa kita tulis dalam kita nak guna tambah tu. Okey. So kita akan tulis 200,000 tambah sifar. Sifar apa nilai tempat dia? Okay, kalau kamu perhatikan, nilai tempat bagi sifar adalah 10,000. So kita tetap tulis sifar 10,000 tambah 3,000 tambah 400 tambah sifar 10 tambah 6 sah. Okey. So ini tata cara penulisannya lah. Kita guna tambah. Okey. Bagaimana pula dengan nilai digit? Okey, untuk nilai digit seperti yang saya cakap tadi, kita hanya tulis nombor yang ada saja ikut sebutan nombor. Okey, pertama 200,000. 200,000 tambah sifar apa? Sifar ni adalah sifar 10,000. Sifar 10,000. Jadi sebagaimana banyak pun 10,000 tu, kalau ada nilai dia sifar, so kita hanya perlu tulis satu sifar saja. Tambah 3,000 tambah 400 tambah sifar 10 tambah 6. Cikgu, kenapa sifar 10 ni satu je sifar? Sebab sifar 10
walaupun dia macam tadi, macam puluh ribu ni, walaupun 10,000 tu nombor dia, digit dia banyak, tapi disebabkan nilai dia sifar, so kita tulis 1 dia sifar. Okay. So diharap penerangan cikgu ni sedikit sebanyak boleh membantu dan juga boleh memberi sedikit kefahaman kepada kamu semua. Okay, sekian, terima kasih.